Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Masih lagi nak membincangkan, nak berkongsi kepada anda antara variasi tips dan juga menu masakan berasaskan kari. Di resepi pertama ini, saya bersama dengan Chef Wan Mustafa Kamal Wan Muhammad daripada Rong Seri Bangi nak berkongsi resepi menu green curry Thailand. Apa khabar, Chef? Alhamdulillah sihat. Okey, Chef. Mungkin boleh kongsikanlah sambil-sambil kita buat, sambil-sambil kita kongsikan kepada penonton kita kan. Dari mana asalnya green curry ni? Memang Malaysia ke ataupun luar Malaysia? Okey, green curry ni asal daripada Thailand. Dia mula dikenalkan pada tahun 1908. Okey. So dikomersialkan sehingga ke hari inilah. Okey, So, bahan-bahan yang kita perlukan, Chef? bahan-bahannya memang kita ada banyak bahan-bahan dekat sini. Antaranya memang ada lada hitam. Ketumbar. Rempah, ketumbar, lada putih, jintan, bawang putih, cili hijau, serai, kunyit, daun limau purut, lengkuas, akar daun ketumbar. Okey. So ketumbar kita tak ambil dia punya ni, kita ambil dia punya akar saja. Kalau masakan Thailand memang banyak menggunakan akar daun ketumbar kan? Okey. So ni daun basil, Okey. shallot, bawang putih, bukan bawang merah Thailand. Bawang ros orang panggil orang Melayu. Bukan bawang ros. Bawang Kalau kecil. bawang ros, bawang daripada Thailand. Okey. Memang benda ni kena beli dekat Thailand aja. Kena beli kat Thailand je? Ya. Oh, Kat sini susah nak dapat. Okey, lepas tu kulit limau purut dengan belacan lah. Okey. Kemudian bahan-bahan ni apa yang kita lakukan? Kita Okey, kisar so ke? bahan-bahan ni kita akan tumbuk. Kisar tak jadi. Sebab bila kita kisar, dia kita akan tunjuk jadi sikit, Chef, berair. ya? Okey. So dekat sini kita akan tumbuk satu persatu. Satu, kemudian kita tumbuklah. Okey. Okey, sambil-sambil tu selepas kita dah tumbuk tu, Chef, apakah hasilnya yang boleh kita kongsikan kepada Okey, penonton? bila kita tumbuk dia akan jadi macam ni. Rempah dia kering, dia tidak berair. Saya tolong tumbuk, Chef tunjuk kat penonton Ya. Okey. Macam mana tu, Chef? Okey, kenapa kita perlukan dia tidak berair? Sebab bila kita berair, dia keluar air, dia akan jadi rasa dia akan jadi lain. Dia akan mengubah rasa dia lah. Sebab traditional Thai dia memang dia tak ada air, dia akan ambil jus daripada bahan-bahan tu sendiri. Sebab tu kita kena tumbuk lah kan akar. Tapi sekarang pun ada juga jual penyisal yang tak ada air tu kan? Tak jadi. Tak jadi juga. Tak Oi, jadi. susah betul macam tu. Okey, Chef. Selain daripada tu, kita nak tahulah juga sebab nama dia green curry kan. Tadi kawan saya Fahrin tanya, kenapa green curry ni nama dia green curry? Apa yang menjadikan dia warna green? Okey, green curry ni kalau bahasa Thailand kita panggil Keng Kiao Wan. Wow, Chef Thailand ke? Tidak belajar di sana. Okey. So hijau ni datang daripada cili hijau, daun limau purut dan daun basil. Oh, okey. Daripada perempuan, daripada cili hijau, daun limau purut dan juga daun basil ni lah. Ya. Okey, kemudian terus kita tunjukkan cara untuk membuat green curry. Cara nak buat green curry bila rempah ni dah siap, dia jadi cukup mudah. Alright. Yang pertama, kita ambilkan air, air biasa pun boleh. Masukkan seafood. Kalau kita nak seafood lah, kalau nak letak ayam, daging boleh lah. Ayam, daging pun boleh juga lah. Tapi tadi, Chef, mungkin penonton tak sempat tahu, tapi kita sempat berborak kan. Saya bertanya kepada Chef, air apa yang Chef letakkan di dalam periuk ni? Bukan air biasa. Mungkin Chef boleh kongsikan. Kalau yang saya punya ni memang air ni kita ambil daripada air tulang ayam. Okey, air tulang ayam. Air rebusan tulang ayam. Air rebusan tulang ayam dicampur dengan rempah-rempah macam halia, lengkuas dengan serai sedikit lah. Okey. Tapi saya tanya juga tadi kat Chef, Chef kalau kat rumah boleh ke pakai cube ayam? Chef kata tak boleh. Kenapa, Chef? Kalau cube ayam, rasa dia akan berbeza jauh. Okey. Sebab cube ayam tak sama dengan air rebusan ayam tu sendiri. Stok ayam tu kita kena buat lah. Tak sama. Macam kita nak rebus ayam, buat nasi ayam. Kalau tu, macam, hampir lebih kurang lah. Tapi kalau macam kat rumah, kalau nak masak, senang saja. Kalau kita nak masak ayam, so air rebusan ayam tu akan jadi dalam ni. Okey, so kalau bahan dia ayam lah. Kalau bahan dia ayam. Kalau bahan dia seafood, kita kena buat lain lah. Boleh juga tak buat, tetapi sebaik-baiknya ambil air stok. Dah dapat rasa sama yang kita. Baru dapat rasa dia punya. Apa yang perlu kita lakukan seterusnya? So yang ini kita cuma masukkan seafood kan, agak-agak dia dah mendidih dan kita masukkan bahan-bahan seperti daun basil. Masuk juga lagi? Ya. Okey. Ini daun basil. Kemudian kita ambilkan dia punya daun ketumbar yang dia punya apa ni? Daun lah. Daun saja. Akar tak perlu lagi. Alright. Kemudian masukkan sedikit bawang Holland. Kan, dan terung hijau. Ini pun susah nak cari juga kan? Ini senang, banyak kat pasaran. Ada? Banyak. Okey. Kemudian letaklah tunggu dia mendidih. Kemudian kita letak paste yang kita buat tadi. Okey, kita letak paste. Okey, Chef, saja. selalunya kebiasaannya green curry ini sesuai dimakan dengan nasi ke ataupun dimakan dengan mi ataupun mihun, Chef? Kalau sup macam ini, untuk makan dengan nasi putih saja. Okey. Kalau nasi dengan putih mi, saja. Ya. Kalau dengan mi dia tak berapa sesuai. Okey. Kecuali kita buat nasi goreng.
paste yang sama kita boleh buat nasi goreng green curry. Oh, ya ke? Ya. Okey. Kita nak biarkan dulu sementara ni. Kita Ya, ya. jalan sikit ke sana. Okey. Sebab sambil kita nak tunggu dia mendidih kan, chef kan? Kita lihat di sini, chef juga ada turut menyediakan nasi goreng. Ya, ini nasi green goreng curry. green curry. Okey, apa keistimewaannya, chef? Nasi goreng green curry ni dari istimewanya dari segi rasa dia sendiri. Oh, Mana okey. rasa dia tak sama dengan nasi goreng lain. Okey. Dia agak rasa berlemak dan tidak pedas sangat. Itu yang menarik lah. Dan Okey. sesuai dengan nama dia lah tadi, Keng Kiao Wan tadi. Sebenarnya Keng Kiao tu adalah green curry, Wan tu adalah manis. Okey, King Chawan. Okey, ya. chef mungkin boleh kongsikan juga kalau di restoran chef ni apa antara lain menu masakan yang ada? Okey, kalau menu masakan green curry saja kita datangkan dengan satu package yang begini. Oh. Ini dinamakan kantok. Oh, ini green curry-nya lah. Ini green curry. Aha. So ini adalah satu set kantok. Aha. So dalam ni ada pelbagai lauk-lauk lain yang untuk makan yang sesuai Orang dengan dia kata lah. go dia lah kan? Ya, Ini betul. apa, chef? Yang ini sambal telur. Oh, okey. Yang ini ayam masak arung seri. Yang ini sayur dengan dua sayur. Okey. Dengan satu starter lah. Okey. Dengan ulam dengan sambal belacan. Sambal belacan pula kan. Okey, Ya, ya. kita pusingkan ya. Tolong lap ya air liur tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, chef. Ya. Mungkin chef boleh kongsikanlah juga kan Facebook ke Instagram ke ataupun Ya. lokasi restoran chef sendiri. Saya berlokasi di Kajang. Okey. Di area Sungai Ramal Dalam. Sebelum ni di Johor sudah 16 tahun, 4 tahun di Kajang. Sudah 20 tahun dah buat green curry ni. Padan lah kalau orang kata kan tengok rupa green curry ni pun dah menarik. Kalau tadi yang menu kita nak kongsikan adalah menu seafood, tapi ini mungkin menu yang berbeza ke? Ini daging. Yang ke, ini chef? daging. Okey. Daging. Apa keistimewaan rasa daging ni? Istimewanya kalau orang suka daging lah, kalau seafood Tapi lah. rasa Tapi dari kuahnya segi sama? rasa sama. Oh, okey. rasa sama. Ini tips yang diberikan oleh chef sendiri. Maknanya bahan asas itu sama, tapi mungkin chef kalau orang macam tadi saya cakap kan renyahnya nak kena tumbuk nak kena Ya. macam mana? Boleh ke masak sendiri kat rumah macam mana? Boleh masak sendiri, buatlah dia punya rempah Paste, tu sendiri ataupun ada yang dah ready pun ada. Oh, boleh kita jugalah. sediakan Ada yang dah untuk ready lah. ya. Okey. Tak apa chef, kita sambil-sambil nak masukkan santan. Kita masukkan santan ke? Ya. Masukkan santan, nak tunggu siap seafood green curry untuk kita kongsikan di hujung nanti. Kawan saya kat sebelah tu ketung-ketang potong kepala ikan ke katanya. Silakan Farid. Jangan, memang ini bukan sembarang kepala ikan. Ini adalah dari Diwaris Recipe. Saya bersama dengan Cik Ahmad Tarmizi Khalid ataupun saya panggilkan Cik Mi saja, dibantu oleh Laila. Okey, baik, saya dah bertanya tadi proses keseluruhan untuk menyiapkan kari kepala ikan ni kira-kira 30 minit. Jadi kita dah mulakan lebih awal. Silakan Cik Mi mengenai kari kepala ikan merah yang akan kita buat pada hari ini. Silakan. Okey, mula kita tumis bahan-bahan seperti halba campur, bawang putih, bawang merah, halia, cili kering. Kita tumis Dan sampai ini yang telah kita tumiskan lebih awal tadi tumis awal, bagi dia pecah minyak. Okey, lepas tu kita masukkan ini paste yang kita orang buat sendiri. Inilah selalu yang kita nanti-nantikan keistimewaan yang membezakan kari mereka dengan yang lain. Sila ceritakan. Okey, tentang ini, paste ni. Dia cili giling. Lepas tu paste ni memang dimasak, betul-betul masak. Memang lama. Kita orang masak dia dalam hampir 2 jam lah. Pasal kita orang masak pun banyak. Kita orang buat banyak-banyak. Itu yang betul-betul istimewa dia. Semua dalam ada bahan-bahan dia semua. Mana kita orang masak dia cukup masak sebati. Okey, bermakna saya juga difahamkan sambil-sambil kita buat tumisan ataupun kuah kari dekat situ. Di sana juga di Waris Recipe ni bukan saja kita ada kari kepala ikan merah, ikan jenahak dan juga ayam, daging serta pelbagai lagi. So kita nak tanya, bila ada paste istimewa dan unik ni, adakah setiap paste ini berbeza mengikut kepada ramuannya? Maksud saya bahan-bahannya, ikan, daging, Ya, ayam. berbeza. Macam kambing lain, ayam lain. Untuk kepala ikan, macam paste ni memang khas untuk kepala ikan. Okey. Kepala ikan sahaja. Baik. Agaknya mungkin kalau boleh diceritakan kalau bukan rahsia lah. Okey. Kenapa kena berbeza-beza mengikut kepada bahan tu? Sukatan dengan rempah dia. Macam kambing kita mesti ada kayu manis, bunga lawang. Macam untuk kari kepala ikan dia tak ada. Kita orang memang tak pakai. Kita hanya herba campur. Okey. Ini rempah dia. Jadi herba campur dia lah untuk ikan. Antara campurannya kalau tak kisah kita kongsikan. Dalam dia jintan manis, jintan halus, biji sawi, herba. Dia
Sambil itu juga. Okey, bila kita cakap kadang-kadang orang bila buat kari ataupun makanan yang berkuah ni, macam ikan ni biasanya digoreng terlebih dahulu. Tapi mungkin kalau pada Cik Mi ada tips anda, silakan. Okey, tips dia kalau kita biasa orang masak hancur kan. Kalau kita tak nak hancur, kita jangan masukkan kepala ikan tu waktu kuah tu belum betul-betul mendidih. Okey. Kita perlu kuah tu betul-betul dah mendidih baru kita masuk. Jadi dia cepat masak, kita pun boleh keluar. Dan dia bila angkat tu pun elok Lagi. Boleh. Dia tak pecah, tak patah. Okey. Baik, mungkin kalau dah mula dah terliur, dah tengok kari kepala ikan ni kat mana boleh mencari dan berapa variasi harganya? Okey. Untuk lokasi restoran kami di Persiaran Jubli Perak, Batu 3 Shah Alam. Okey, kalau boleh Waze di Waris Resepi. FB kami di Waris Resepi. IG di Waris Resepi. Semua info boleh ada kat situ. Untuk harga mengikut saiz, serendah RM25 ke RM80. Waktu operasi tu pukul 6.30 pagi, 4.30 petang. Okey, secara ringkasnya itu dia mungkin kita dah tahu dah tempat nak cek, tapi ada satu lagi soal. Bila kari ni dia cukup sinonim Cik Mi dengan mamak sebenarnya. Kan? Jadi macam mana kita nak kata kira kari Melayu kita ada kari di Waris Resepi ni? Perbezaan dia satu, mamak ni memang tak ada santan lah. Okey, kita ada santan. Kita ada santan. Lepas tu yang membezakan kari kami 5 jenis kepala ikan kita orang masak sekali jadikan satu. Itu membezakan kuah kami dengan kari kepala ikan lain. Bermakna orang kata bila kata kuah tu bila bercampur air manis ikan semua dalam satu periuk tu itu yang membezakanlah di luar. Itu membezakan. Okey. Baik, dah kalau kita lihat sekarang di dalam periuk ni dah mula dimasukkan airnya, telah siap tumisan tadi dan kemudian kita akan masukkan ikan di kalau bila dah kuah tu dah cukup. Dan tempoh cukup masak tu berapa lama tu? Kalau dari mula macam ni lebih kurang 30 minit lah. Lebih kurang. Tapi kalau kuah tu kita dah didihkan, kita masuk kepala ikan, kalau bersaiz macam ni lebih kurang 20 minit tak sampai lah. Anggaran lebih kurang lah. Dan antara proses terakhir barulah dah mendidih apa semua ikan dah mula nak masak, baru kita masukkan sayur-sayuran, tomato, bendi dan terung ni. Okey, satu lagi tips yang mungkin penonton-penonton kita ingin terus tahulah ialah macam mana kita nak pastikan kari ni boleh tahan lama. Lebih-lebih lagi kita ada gunakan santan ni. Masak dia lah. Kita perlu macam itulah paste dia memang kita masak betul-betul masak. Biasanya santan dengan paste ni yang membuatkan cepat basi lah. Jadi paste ni kita kena tumis dia betul-betul masak. Okey. Betul masak. Maknanya peranan paste ni membezakan ketahanan tu juga Ya. Lepas tu bila masuk santan kena betul-betul mendidih. Okey. Kalau betul cukup masak semua, kalau kita tak masukkan dalam tempat seperti freezer apa, kalau kita masak tengah hari ni, pagi besok pun tak basi lagi kalau duduk kat luar. Baik, dan kalau kita nak okey, dan kalau kita lihat ni bila dah betul-betul mendidih baru kita masukkan kari kepala ikan tu Okey, mungkin kalau dah sedang-sedang elok mungkin kita boleh masukkan je, mungkin penonton nak tengok. Silakan. Okey. Sekali lagi, Cik Mi, apa IG-nya kalau mereka nak tahu? IG dia di Waris Resepi. Di Waris DWAREES Resepi. Okey, dan di sana kita ada apa antara menu-menunya? Silakan. Kalau untuk kepala ikan, kami ada kepala merah, kepala jenahak, kepala kerapu, kepala tenggiri dan kepala mayong. Sedap tu. Okey. Jadi kalau nak cari dia punya orang kata landmark dia gambarnya di Batu 3 tu depan Kelang Gula. Depan Kelang Gula saya sebut Kelang Gula tu mesti orang ramai tahu. Okey, baiklah, itu dia nanti bila dah mendidih, kepala ikan telah pun dimasukkan. Di penghujung nanti kita akan kembali bersama Cik Mi untuk terasa kari kepala ikan. Tapi selesai dengan ikan, kita akan bersama pula dengan ketam dan pizza. Okey, Farin, kalau cakap tentang kari ni, kebiasaannya kita akan bayangkan masakan kari ni yang berkuah. Tapi hari ini istimewa bersama dengan Raja Fatin Ajrina daripada Kak Tin's Kitchen, bersama dengan juga Puan Pah, ibunya, nak kongsikan satu menu istimewa. Menu apa tu, Fatin? Hari ini kita nak share dengan semua penonton wanita hari ini ketam goreng kari. Dia goreng dia bukan kuah. Okey, sesuatu yang menarik sebab kadang-kadang orang suka makan kari tapi tak suka lauk tu basah berkuah kan? Betul. Ini resipinya
ni. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan sambil ibunya terus tunjukkan? Okey, biasalah 3 sekawan. Okey, kayu manis, okey, bunga lawang, okey. Tumis bagi dia naik bau. Okey. Kemudian kita masukkan kisaran halia dan bawang putih. Okey, macam bahan nak buat kuah kari jugalah lebih kurang Memang betul. okey. Okey. Perbezaannya dekat sini adalah kita punya rempah kari yang kita guna, kita tak letak air banyak. Oh, okey. So dia just untuk orang kata melarutkan serbuk rempah tu tadi. Allah tuanku wanginya bau. Kan? Okey. Tips di sini Fiza, nak okey. masak ni dia kena guna daun kari ni waktu menumis macam ni. Oh. And then bagi dia tumis betul-betul. garingnya. Daun tu sampai bau, naik bau, baru kita masukkan rempah ni. Okey, tapi nak tanyalah juga dekat Atin ni kan, macam mana Atin dapat inspirasi untuk buat menu ketam goreng kari ni? Okey, kalau tanya inspirasi ni sebenarnya Fiza, Kak Tin ni jenis makan macam Fiza kata tak suka berkuah. Oh. Kalau boleh santan tu tak payah ada lah. Sebab kita suka kan pekat-pekat dengan nasi panas-panas. Macam tu Kak Tin punya style makan. Walah, orang kata kan. So, okey, kalau tengok dari sini perhatikan kalau kita tumis rempah ni, kita bagi dia tumis apa orang kata naik minyak, pecah minyak baru kita boleh masukkan ketam. So kalau you nak kalau macam ni terus masuk ketam kan dia tak lah orang kata. Okey. So maknanya kita tunggulah lebih kurang sampai dia Dalam garing tu, seminit, seminit 2 minit tu lah. baru kita masukkan. Ni macam kalau kita air pun dimasukkan sikit kan tu bagaimana? Air letak sikit untuk orang kata bagi masak rempah tu. Okey, sementara nak tunggu lebih kurang 30 saat lagi untuk kita pastikan kari kita tu masak. Sambil-sambil tu bawang juga digunakan ya? Ya, bawang ni untuk orang kata perhiasan dia lah. Orang Macam kata tu. pelengkap gaya. Okey. Nak present bagi cantik gitu. Okey, tapi bagi mereka yang macam mungkin mengikuti Kak Tin's Kitchen ni, mungkin Atin boleh kongsikan juga selain daripada menu ketam, ada juga menu sotong dan juga Ya, betul. udang. Adakah ini menu yang sama atau bagaimana? Beza. Kalau ikut kemah kita hari ni berasaskan kari ni, dia sebenarnya kalau you tengok menu yang kicap berempah, sebenarnya dia kari je Fiza dalam tu. Dia letak kari juga Letak kari dengan kicap. Okey, macam ni lah ni. Macam ni contoh, sotong kicap berempah. Okey. Yang ini pun udang goreng berempah yang mana kita gunakan sama lebih kurang konsep yang sama cara masak, cuma kita guna udang. Okey, kiranya bahan asasnya tetaplah menggunakan rempah kari. Betul. Okey, nak tanya sekali lagi kepada Atin. Tadi Atin cakap tentang penggunaan rempah kari. Okeylah, zaman sekarang ni kita tak kuasa nak menggiling, betul. nak menumbuk kan, tapi kita beli yang instant. Saja. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok di pasaraya tu, kalau nak masak kari dia ada rempah kari seafood, nak masak daging rempah kari daging. Tapi kalau Atin pula, adakah Atin menggunakan sebegitu ataupun ada rahsia lain? Dia ikut selera orang tau Fiza. Dia kalau jenis suka kari yang tak pekat sangat, dia pakai yang seafood. Kalau macam Kak Atin suka yang pekat tu, so Kak Atin pakai yang biasa untuk rempah daging dan ayam. Okey, campurkanlah. Bagi rasa tu sedap. Betul. Okey, sekarang ni Kak Tin punya preference lah. orang kata lain orang lain cara masaknya kan. Okey, tadi ibu dah masukkan apa tu? Okey, kita masukkan ketam. Okey, kalau you perasan tadi kita dah letak air sikit kan. Fungsi air tu tadi untuk membantu serapan dekat ketam ni. So jangan banyak-banyak sangat. Kalau you tengok sekarang perhatikan dia punya rempah pun dah kering dah. So kalau macam ni kita gaul rata, kejap lagi tutup, dalam 5 minit macam tu dah boleh siap hidang. Okey, sambil kita nak tunggu ketam kita tu masak rempah-rempah kari tu terus menyerap. Dan tadi Atin dah kongsikan tentang resipi sotong dan juga udang. Selain daripada tu, bagi penonton-penonton yang nak mengikuti perkembangan ataupun menu-menu lain di Kak Tin's Kitchen ni, apa masakan-masakan lain yang turut disediakan? Okey, so selain daripada masakan Melayu kita ni, Kak Tin pun ada sebenarnya Korean juga. Wow. Tim Kak Tin ada buat masakan Korean. Nyanyi sikit lagu Korea? Tu nak macam suara nangis bukan? Blackpink ke? Okey, apa dia kita ada? Kita ada Korean street food lah. Korean street food yang memang kita boleh dikatakan tim kita expert juga buat. Selain masakan Melayu dan catering kita pun accept Korean dan juga local cuisine juga. Okey, berapa lama masa yang diperlukan untuk kalau kita nak buat tempahan dan sebagainya? Kalau bawah 100 pack tu sehari sebelum pun kita okey lagi. Wah, ini yang kita nak ni, yang boleh express macam ni kan. Tapi kalau atas 100 pack ada kena pre-order. Pre-order gitu. Okey. Alright, tadi kita pun dah tengok ketam pun dah dimasukkan kan. Tapi ini juga antara mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton kita, tips untuk kita orang kata cuci ketam ke, sebab kadang-kadang ketam ni ada bau sikit kan. Betul. Cara ada tak nak dikongsikan? Ini rahsia mak saya. Kak Apah kan dia kata kalau cuci ketam ni rendam dengan air beras.
Rendam dengan air beras, cuci dengan air beras. Bagi hanya dia hilanglah, bagi hanya dia kurang sikit. Ini tips baru yang boleh mungkin kita guna pakai. Kadang-kadang kita tak tahu kan cara Betul, nak hilangkan bau ketam. Lepas tu kat tangan pula luka-luka kopek Betul, ketam kan. betul, Minta setuju. tolong orang kopek kan. Okey, mungkin Kak Tin boleh kongsikan sekali lagi di Kak Tin's Kitchen ini apakah Facebook dan juga Instagramnya dan cara untuk menghubungi Kak Tin's Kitchen. Alright. So boleh follow Facebook page kami dan juga IG kami Instagram Kak Tin's Kitchen. Okey, nombor phone, contact, location semua ada di IG kami. Boleh DM kalau perlukan perkhidmatan catering. Okey, nampaknya dah siap pun hasil ketam goreng kari kita ni. Memang baunya sangat-sangatlah sedap, rupanya pun sangat menarik. Tapi sambil-sambil kami nak menikmati dan merasai hasil masakan ketam ini, kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini pastikan terus bersama kami kerana kami nak kongsikan kepada anda antara resepi istimewa cara untuk membuat mi kari dan juga roti jala yang cukup-cukup istimewa. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami.